Ini adalah indoor studio berani buat. Dekat sini saya dah buat video explore tentang free energy, saya buat bateri solar, saya test laser cutter, eksperimen pasal tuil pun saya buat juga. Boleh kata beratus video projek lah saya buat dekat indoor studio berani buat. Walaupun saya ni content creator, tapi saya bukan jenis yang talking head, yang jenis bercakap depan kamera macam tu, bukan. Ataupun saya bukan jenis rakam dengan tim saya berlakon short film apa, bukan macam tu. Konten berani buat ni adalah jenis content education yang disampaikan dalam bentuk praktikal. Saya mengajar dengan cara saya membuat sesuatu tu. Untuk itu, saya perlu buatkan studio saya ni jadi tempat yang memudahkan proses saya produce content education secara praktikal. Contoh, first, saya nak buat video, saya kena fikir bab rakaman. Untuk rakam, perlukan kamera. Dan saya dah fixkan 3 kamera saya untuk studio saya. Ni memang tak boleh gerak lah, kat sini je. Lepas rakam, saya akan cabut memory card dan transfer ke komputer saya. Ni atas meja ni ada banyak barang ni saya nak jual. Nanti hujung video ni saya share. Tapi sekarang kita sambung dulu benda saya nak bincang ni. Untuk memudahkan saya nampak apa yang kamera tu tengah shoot, record, saya letak monitor depan ni. Ada beza bila kita shoot video menggunakan satu kamera dengan kamera yang banyak macam ni. Ada beza. Contoh, bila saya gunakan satu kamera, boleh shoot video tak ada masalah. Tapi bila saya nak ubah angle tu akan take effort sikit lah. Tapi ada kelebihan dia. Contohnya dia punya feeling video konsisten, dia punya filing system dia teratur. Jadi mudah nak edit. Tapi bila saya guna multi camera macam saya tunjuk ni, nak shoot tu mudah masa proses shooting tu. Sebab bila saya buat benda secara praktikal. Kalau saya nak buat benda ni, tiba-tiba saya nak tukar angle atas, saya ambil kamera ni, letak atas, mount kan. Leceh. Bila ada banyak kamera macam ni, dia instant untuk saya switch. Ada masa saya buat projek ni, kerja yang saya tengah shoot tu adalah critical. Dia punya masa dia critical. Saya tak boleh tunggu untuk tukar-tukar, tak boleh. Contohnya saya pakai gam ke apa kan. Saya dah tengah gam ni, kenalah nak tukar angle, saya terus tukar angle situ, rakam, terus buat kerja. Kalau saya ambil kamera ni, adjust itu dah lambat, gam dah keras. Tu agak kritikal sikit. Tu yang saya gunakan multi camera untuk memudahkan kerja saya. Kamera sudah, sekarang bab lighting. Lighting saya memang banyak sebab saya nak pastikan projek yang saya buat depan tu jelas. Saya tak nak video saya nampak dramatik, sebab tu kena banyak lampu supaya content education tu sampai. Orang nak belajar kan. Itu yang lampu belakang ni pun saya buat juga sebab takut ada part tak nampak. Itu backlight ataupun overhead supaya ada separation antara saya dengan background. Senang sikit lah kalau orang nak fokus masa saya bercakap. Lampu ni untuk bagi highlight texture langsir tu, dan belakang tu ada nampak macam lampu bentuk tingkap kan. Ini daripada ini. Ni lampu projector. Efek lighting lah. Kesan dia bila orang tengok video saya nampak macam chill sikit. Belajar relax-relax macam tu. Dan belakang ni kat bahagian 3D printer ada juga saya letak lampu atas ni. Kalau tidak gelap sini, tak cantik dalam video. Macam kelas, kena terang. Kalau gelap orang susah nak belajar. Bila ada part yang tak cukup lampu, saya akan gunakan ni. Saya punya lampu portable ni. Satu kecil jenis petak macam ni. Satu jenis yang macam tube macam ni. Dua-dua ni daripada Nanlite. Betul, dua-dua ni daripada Nanlite. Dan kalau saya perlukan lampu tambahan yang lebih kuat, saya akan ambil kat sini. Ini lampu-lampu kuat dengan stand semualah. Lampu ni semua akan di-charge menggunakan USB saja. Sebab tu saya punya USB power brick ni kena heavy duty punya. Ni lebih 100 watt. Dan standard charger, wire-wire kabel ni akan biasanya terjuntai lah. Sebab tu saya buat macam compartment. Saya pakai 3D printer je. Compartment untuk kabel, simpan kabel situ. Satu lagi kabel yang terpasang, boleh gulung-gulung dalam tu. Kabel management ni kemas satu hal. Satu hal lagi, selamat. Kalau anak saya masuk studio ni, kabel terjuntai kat bawah, habis masuk mulut kabel-kabel ni. Kalau boleh, saya nak optimumkan semua ruang saya. Contoh kat tepi meja ni pun saya buat tempat letak saya punya mic. Mic ni wireless saya lah, boleh charge pakai USB Type-C. Bila nak guna je, terus connect dekat saya punya kamera ni. Bila habis guna, letak balik, dia akan automatic charge. Kat sebelah dia tu, saya buat tempat charging smartwatch saya. Custom saya buat. Semua ni akan connect pada USB power brick saya. Macam-macam ada dekat workbench saya ni. Sebab tu, saya punya workbench ni kena besar. Kalau kecil, nak buat video payah. Nak manage barang pun payah. Sekarang, untuk saya buat sesuatu ataupun saya produce sesuatu, saya perlukan tools. Tools saya ada banyak. Saya tak boleh humban semua tu saya pada satu tempat, dan bila saya nak guna, pening kepala saya, berserabut, tak tahu mana satu kan. Jadi saya kena segmentkan tu saya ni. Contoh macam belakang ni. Tiang tepi ni adalah tempat untuk peralatan yang saya selalu guna. Contohnya saya ada screwdriver elektrik ni, comel je duduk tepi sini.
Kalau nak tukar mata, saya boleh tukar mata. Ini saya punya caliper saya untuk ukur. Wire stripper sini, saya ada cutter, saya ada pisau. Tepi ni ada pembaris lagi. Saya lekat pakai magnet je sebab kadang-kadang saya guna pembaris, kadang-kadang saya guna pita ukur, kadang saya guna caliper saya. Ni test pen, ni pita ukur, comel tepi ni. Setiap alat akan ada rumah dia. Saya tak nak campur-campur. Baru senang simpan dan senang cari. Ni satu lagi favourite saya kat bawah ni, iaitu solder iron yang pakai USB Type-C. Ini dalam 100 watt tau ni, dia punya power dia. Tu maksimum power 100 watt, dan bila nak guna saya akan cocok dekat USB Type-C dari USB power brick ni. Jadi bila saya tengah shoot video, senang. Saya boleh ambil barang-barang kat sini, buat kerja, letak sini. Solder sikit kat sini, letak sini. Pakai USB Type-C saja. Lepas tu nak akses barang macam power meter ke apa, semua dekat tepi kursi saya ni. Sebab dalam kursi saya ada bahagian storage. Senang kan? Bila kita boleh ada akses tools yang kita selalu guna dekat-dekat dengan kita. Tak perlu nak buang masa pergi sana, letak dan ambil balik. Kalau tidak, dah kumpul-kumpul sini, serabut, nak kemas saya dah tak ada mood. Bila kemas tak ada mood, saya biarkan. Next, bila buat video baru, saya dah tak ada semangat dah. Sebab tempat kerja saya dah bersepah. Next, tempat edit dan study saya. Itu saya pakai MacBook M1 Max. Ada mikroskop digital kat tepi ni untuk saya tengok benda-benda yang kecil. Ada toolbox kat situ. Ada saya punya controller tambahan kat tepi ni untuk mudah edit. Sini ada heat gun, ada solder iron, ada DC power supply. Lepas tu ada rak sikit untuk skru. Sini saya ada mic stand sebenarnya, tapi saya gunakan untuk hold saya punya kamera handphone. Sebab ada video yang saya banyak buat soldering. Jadi bila serius ni saya buat kat sini. Ada multimeter kat sini. Ni tempat tisu atas. Lepas tu dekat dalam rak sini saya ada gam-gam untuk lekat-lekat. Ada tape, lepas tu ada grease, alkohol semua kat situ lah. Situ bahagian ni saya letak barang-barang untuk projek elektronik, solder, wire macam tu. Kat sini pula untuk tempat barang spare macam pisau. Kalau korang tertarik dengan lampu ni, saya pakai Nanlite Pivotube T8. Kat belakang ni dia punya control, boleh charge pakai USB Type-C. Saya boleh tukar bagi color kuning sikit, bagi warm. Ataupun saya boleh adjust warna terus. Daripada biru, kuning, merah, pink, ikutlah. Bawah meja saya letak saya punya drawing tablet. Ini Bluetooth punya lah. Kalau nak design 3D ataupun melukis, saya akan prefer pakai tablet. Leceh sikit kalau nak pakai touchpad dekat kita punya MacBook. Satu lagi meja kat sini, saya letak desktop punya laser cutter dan blade cutter sekali lah. Dia ada dua function dalam ni. Untuk buang asap bila gunakan laser tu, saya dah buat attachment exhaust kat luar tingkap saya. Ini saya buat video sebelum ni kan. Bila dah settle buat laser cutter semua ni, kena proses. Jadi proses dekat sebelah ni, saya sediakan ruang khas untuk proses. Bila dah proses akan separ, sampah tu semua saya terus tolak masuk dekat tong sampah tepi sini. Mudah. Bila dah penuh, buang. Tong sampah ni pun saya custom je pakai 3D printer saya. Disebabkan ini tempat untuk proses, maka tools yang diperlukan kena ada dekat sini juga. Baru efisien kerja. Alright, sekarang pergi ke bahagian 3D printer saya. Kabinet 3D printer ni saya buat sendiri, dan untuk dapatkan kayu yang siap potong ni, saya pergi ke beranibuat.com/perabot. Korang boleh order kayu direct kat situ, nanti akan kontak yang kilang. Bila buat sendiri macam ni, kos dia sangat-sangat jimat. Tapi kena buat sendirilah. Untuk kompartmen atas ni, saya simpan semua saya punya filament. Kadang-kadang filament saya terlebih. Ini dah macam banyak kurang sebenarnya. Saya dapat daripada 3dexpress.my. Nak beli 3D printer, nak beli filament, semua pergi kat diorang. Untuk 3D printer, buat masa sekarang saya gunakan dua utama daripada Bamboo Lab. Tu S1 Carbon, ni satu lagi P1P. Sangat-sangat reliable. Dan satu lagi ruang ni saya nak spare untuk 3D printer yang besar. Tak tahulah bila saya boleh dapat, tapi saya dah ready kan dia punya ruang. Saya akan proses dekat sini juga. Kalau ada sampah saya tolak ke sini. Dan kalau perasan, semua meja ada tong sampah tersendiri. Supaya bila saya buat sampah, saya boleh terus buang. Senang kemas. Untuk rak ni pula, saya simpan tool-tools yang berat sikit kerja dia. Macam drill driver, 4K punya mikroskop. Atas tu ada spot welding. Lepas tu kat bawah tu saya simpan barang-barang yang belum buat video lagi. Kat sini adalah kabinet kecil, ada rak-rak banyak tu kan. Ini untuk barang, banyak barang elektronik lah. Ini pun sama juga ruang untuk saya simpan barang yang belum siap lagi video dia. Okay, kita pergi satu lagi. Kat sini bawah kursi saya ada juga part untuk saya punya barang-barang elektronik. Ada modul elektronik, ada ni connector, banyak macam-macam jenis connector di sini. Dan disebabkan saya punya bawah workbench tu besar, jadi bolehlah saya letak barang-barang yang ada casing, ada bag dia. Semua saya himpunkan kat bawah sana.
Kalau anak saya main, saya tak risau sebab semua dah tertutup. Okay, last bahagian ada 2 rak besar sini. Ini ada macam-macam dalam rak ni. Kalau ke atas ni saya punya segala kabel-kabel, wire-wire saya semua ke atas ni. Kalau ini berapa AWG ni? 12, 10 AWG. Ini ada power supply, inverter, converter, banyak barang elektrik lah. Power circuit breaker semua ada kat sini. Ini untuk kedua. Yang ini untuk barang elektronik. Elektronik macam barang komputer, gadget-gadget macam tu lah. Bawah sekali ni untuk barang-barang kasar. Ada tali, ada whip mat. Kat sini pula untuk barang-barang tanaman. Ada baja, ada racun. Atas ni pula barang-barang chemical. Ada hydrogen peroxide, alkohol, ada acetone. Macam-macam lah kat sini. Atas ini untuk barang-barang motor, heatsink, kipas. Kira barang-barang elektronik yang besar sikit. Saya letak kat sini. Okay, sekarang mesti ada yang ingat, uish, rajinnya nak buat semua benda ni kan. Dia bukan sebab rajin. Saya buat semua benda ni, saya set up, saya plan, saya susun, saya manage semua ni bukan sebab rajin, sebab malas. Bayangkan setiap kali saya nak shoot video, saya kena set semua lampu ni, saya punya kamera kena set atas, kamera atas mana, kamera tepi kat mana kan. Kalau tool-tool saya semua ni kena simpan kat dalam toolbox yang besar. Bila nak guna balik, kena buka toolbox tu, ambil balik semua tools yang diperlukan untuk buat video tu. Leceh. Bila saya buat projek pula, biasanya akan sepah kan, DIY ke apa, ada habuk, ada paku, ada itu, ada sampah sikit, unboxing semua kan. Itu akan sepah. Bila sepah, sampah tu saya tak tepi sini, kadang jatuh kat lantai. Bila jatuh kat lantai, kadang anak saya pula datang kat dalam studio saya ni, main kat bawah ni, main dengan sampah lagi. Saya kena sapu pula kan, banyak kerja kan. Jadi sebab tu saya buat meja ni besar, senang buat kerja. Lepas tu pula setiap meja ada tong sampah. Bila sepah je terus ambil, tolak dekat tu sampah sini. Kan senang. Jadi studio saya ni sentiasa manageable. Tak adalah terlalu bersepah sangat. Ada bila buat projek tu kadang projek tak siap tu sepah lah sekejap time tu. Tapi dia tak teruk sangat lah sebab tool saya ada pada tempat yang sepatutnya. Sampah ada kat tempat sampah. Senang sikit nak manage. Kalau tidak, leceh. Setiap kejap nak kena kemas, kejap nak kena kemas. Benda-benda ni semua bukan terus jadi, dia proses. Kita slowly upgrade, improve sini sikit. Kita rasa macam, dekat area ni macam leceh sikit, kita improve SOP kita. Macam mana? Ada ni. Untuk bahagian ni pula akan ada part yang leceh, improve part tu. So lama-lama kita punya proses tu, kita punya SOP semua tu cantik. Dan seluruh studio saya ni bukan jenis petik jari tu dapat. Lama dah saya main konten ni. Jadi benda ni accumulate lah skill-skill, knowledge saya punya tools, slowly upgrade, tambah. Jadi macam sekarang. Masa depan, maybe bertambah lagi. Dan sebelum saya habiskan video ni, saya nak tunjukkan beberapa barang yang saya nak jual. Ini barang yang saya dah tak pakai. Kalau barang-barang kecil macam drawing tablet ni, saya boleh hantar guna post. Tapi kalau besar-besar ni, saya akan, siapa yang nak beli, kena orang yang boleh datang ke Negeri Sembilan, dekat studio saya ni, dekat Sendayan. First, saya ada PC lama saya. Ni saya pakai AMD 3800X. Dia punya graphic card dia RTX 2070 Super, 16GB RAM. Senang cerita, nak edit 4K video tak ada masalah. Nak buat kerja heavy pun tak ada masalah. Nak main game pun tak ada masalah. Saya bagi dengan monitor 24 inci. Ini harga saya nak jual dalam RM4,000 saja dua-dua barang ni. Ini drawing tablet yang smart bagi saya. Ini Gaomon M1220. Dia 10 inci, saya ada pen, extra nib, ada glove semua. Harga asal dalam RM650 sekarang, saya jual dalam RM250. Ini drawing tablet satu lagi, M106K. Ini kira yang budget punya. Harga pasaran dalam RM230, saya jual RM100. Saya ada satu capture card lebih sini daripada Evermedia. Ini Full HD punya. Tapi saya tak suka connection dia pakai micro USB. Jadi saya nak jual harga dalam 390 macam tu, tapi saya jual 150. Ini pula Raspberry Pi 400. Harga pasaran 430, saya jual 150. Yang ini saya ada Monocaster AME2. Ini audio interface untuk korang kalau buat podcast ke apalah. Harga 460, saya jual 200. Ini yang AM100. Ini mahal sikit. Harga dalam 800 tak silap saya jual dalam 350. Sekarang mic pula. Ini saya ada mic daripada Synco C-Mic V2. Ini USB mic. Harga dalam 170, saya jual RM80. Ini mic daripada Maono PM320 XLR harga 250, saya jual 100. Ini mahal sikit sebab dia large diaphragm punya mic. Harga pasaran 462, saya jual RM200. Yang ini mahal. Ini YOLO Live InStream. Fungsinya untuk live dekat media sosial guna banyak kamera.
Ni harga asal dalam 6,400 macam tu, saya jual 4,000 sahaja. Dan barang terakhir, saya ada laser cutter daripada Otter Laser Master 3. Ni 400 x 400 mm 10 watt punya laser. Harga 2,200, saya jual 1,000 je. Kalau nak, PM Facebook Berani Buat. Siapa cepat, dia dapat. Yang besar-besar ni saya prefer untuk datang ambil kat studio saya lah. Yang kecil ni saya boleh post, tapi kalau boleh datang ke studio saya dekat Negeri Sembilan, dekat Sendayan, lebih baik. Saya malas nak post ni. Dan kalau bagi by hand ni, terjamin sikit lah dia punya selamat. Boleh lah test-test sikit ke macam mana kan. Okey, tu je. Saya harap saya punya video ni bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video Berani Buat, pergi ke YouTube channel Berani Buat. Ada banyak playlist video situ. Ada banyak, lebih 700 video education yang menarik kat situ. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.